tengok budak ni pandai main. Islam ini dia bukan satu keadaan di mana dia tak menggunakan peluang digunakan. Sebab itu zakat. Kata budak ni tadi, kalau engkau beriman, aku boleh sembuhkan engkau dengan syarat engkau masuk agama Islam. Engkau beriman dengan Allah. Islam memang begitu. Zakat, kita tengok zakat diberikan kepada siapa antara salah satu? Mu'allaf. Mu'allaf ni bukan orang yang masuk Islam. Ada orang masuk Islam, saudara baru mu'allaf 30 tahun dia masuk Islam. Lebih lama kadang pada kita, 50 tahun, 60 tahun. Mu'allaf kau ada lagi? Mu'allaf ini adalah orang yang cenderung kepada Islam walaupun dia tidak Islam. Diberikan kepada mereka. Kita tahu ni, sebab orang kadang-kadang diberikan. Saya dalam program, saya duduk rapat dengan Ustaz Husin ni. Ada orang kadang-kadang kita diberikan bantuan, akhir sekali dia rasa Islam jaga dia. Kita orang yang mu'allaf maksudnya ditinggalkan begitu sahaja, akhir sekali tidak memberikan manfaat pada dia, dia keluar balik. Diberikan bantuan sehingga dia boleh berdikari. Even dalam masalah ni, bagi orang kita nampak dia dah dekat dengan Islam, berikan dia bantuan sehingga dia rasa Islam ni tempat dia boleh bergantung. Memang Islam tempat orang boleh bergantung. Sebab itu adanya zakat. Okey? Jadi dia masuk Islam, fa'amana fada'ahu Allah fashafa. Dia masuk Islam, dia doa, budak tu doa dan dapat celik balik. Dan dia pula dia ahli kabinet. Yang kita selalu kabinet Malaysia Rabu bersidang atau mesyuarat. Dia datanglah mingguan, duduk dengan raja. Raja tengok-tengok dia celik. Okey. Dia pula boleh celik orang ni. Dia tanya. Faqala lahu al-malik ya fulan man radda alayka basarak. Siapa yang dapatkan balik mata hang tu? Dia kata faqala rabbi. Dia kata Tuhan aku. Raja mangkuk ni dia kata apa? Aku ke? Astaghfirullahalazim. Raja ni tadi dia kata siapa yang sembuhkan mata hang? Orang tua tu tadi kata Rabbi, Tuhan aku. Raja tu tanya, hal aku ke? Kalau hang Tuhan dia, hang tak payah tanya dia lah. Takkan itu pun tak boleh fikir. Dia kata aku ke? Dia berlaku hadis yang sahih. Dia kata qala la, tak, bukan. Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan aku dan Tuhan engkau Allah. Lepas tu dia tanya lagi soalan yang kedua yang menggambarkan kebodohan raja ni. Awalaka rabbi ghairi. Kau ada Tuhan kau selain pada aku? Dia yang berdakwa diri dia Tuhan, dia tanya hang ada Tuhan lain kau selain pada aku? Dan kemudian dia kata qala rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan aku dan Tuhan engkau Allah. Sehinggalah dia diazab, dipukul dan sebagainya. Dia tunjuk dekat budak ni tadi. Budak ni kena panggil. Sehinggalah faqila diletak apa, budak ni tadi dipanggil. Sebelum itu waqala lil a'ma irji'. Okey, dipanggil budak ni tadi, budak tu cakap benda yang sama. Sehinggalah dipanggilnya, budak tu ada dan budak tu panggil lagi dengan, sehingga kan dia diazab juga. Dipanggil kan rahib ni tadi. Kan rahib kata jangan panggil dia. Dipanggil. Itu apa jadi? Dia minta kepada kabinet dia kata irji'an dini. Kau balik agama, jadikan aku Tuhan. Dia kata la, fa'aba, dia tak nak. Raja buat apa? Fawada'a ala mafraka ra'sihi al-minshar. Dia letakkan gergaji di atas kepala dia. Dibelahkan dua di hadapan budak tadi. Gergaji. Dan dia bukan macam dia sak dia. Faham? Gergaji itu di hadapan dia. Kemudian diletakkan juga gergaji itu di atas kepala rahib. Dia kata irji'an din, balik agama kamu. Letakkan di atas kepala, di gergaji, sehinggalah mati. Terbelah dua di hadapan orang. Dia dah datang kepada budak ini tadi. Dia kata irji'an din, balik kepada agama kau. Dia tak buat benda. Dia buat budak ni apa? Diarahkan supaya budak ni dibawa ke atas ila jabalin kadha wa kadha. Idza balagtum darawtahu fa in raja'an dini fa illa fadahtahu. Kau angkat budak ni bawa naik atas gunung, dia naik agama balik, tak nak balik pada agama dia, baling dia ke bawah.
Sampai ke atas, budak tu kata, kafani ya Allah. Ya Allah, kau cukupkanlah bagi mereka. Allah gegarkan bukit itu dan matilah semua. Budak ni balik ke dalam istana dengan hero. Kala kita boleh gambarkan, dia tunjuk ke depan. Sebab apa? Dia balik ke raja, raja tengok dia. Dia kata, mana yang tadi? Dia kata, Allah dah bunuh mereka. Diambilnya budak, dia kata diarahkan supaya pergi ke laut, direndam, dilemaskan. Dia doa benda yang sama, kafalahumullah ya Allah. Ya Allah, kau cukupkanlah mereka bergegar laut sehingga semua jatuh lemas. Budak tu balik, mungkinlah wallah alam gaya, kalau kita boleh tengok gaya Hindustan balik selalu kan. Selalu wallah alam, tapi cuma satu persoalan, kenapa budak ni tak lari? Dia balik, bukan raja tahu, bukan ada telefon ke, SMS ke. Tak, dia balik tunjuk sebab dia tahu dia takkan boleh lari ke mana. Dia bukan boleh sekarang macam sekarang, tapi dia tahu dia ada satu plan yang menyebabkan semua orang boleh masuk Islam. Biarlah dia berkorban seorang, tapi orang boleh semua ikut dia ke dalam syurga. Dia balik dan dia bagi tahu dekat raja, kau takkan boleh bunuh aku, melainkan kau ikut apa yang aku nak arahkan kau supaya bunuh aku. Okey? Dia kata apa? Dia kata tajma'un nas fi sa'idin wahid. Kau buat macam ni. Pertama kau kumpulkan rakyat kau semua sekali pada tempat yang tinggi. Fi sa'idin wahid. Thumma taslibuni ala jaz'in wa ta'khudh sahman min kinanati. Engkau letakkan mereka semua ni tadi dan kau salibkan aku. Ambil salah satu daripada anak panah aku, saham daripada simpanan aku ni tadi. Ada dia simpanan anak panah, kau ambil benda ni. Sahman. Okey? Kemudian kau katakan bismillah birabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan ghulam. Apa yang kau perlu buat? Fa in fa'alta dhalika qataltani. Kau buat macam tu baru kau boleh bunuh aku. Tengok pandainya budak ni. Wa wada'a as-sahmu fi qausihi wa ramahu bihi fi sadrihi. Dia ambil, dia tarik panah sehinggalah kena pada sadr. Sadr ni di antara telinga dan juga tekak di sini. Okey, dia pegang macam ni nanti. Tahan sakit. Dia baling, dia tarik sehinggalah pergi, dia letak kat depan, dia baca bismillah wa birabbil ghulam, dia balik. Sehingga tepat ke sini. Baru mati. Budak tu mati. Dengan nama Allah Tuhan ghulam. Orang lagi ternampak pada atas, semua tengok, oh dia kata nak bunuh dengan nama Tuhan ghulam. Bermaksud Tuhan ghulam lebih hebat daripada dia. Nampak, dia mati satu yang masuk satu negara dan keseluruhannya masuk Islam ataupun beriman dengan Tuhan ghulam, dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian para pembesar dia kata, kan dah kata jangan ikut, hang buat juga. Dia jadi orang tak sabar, dia buat juga. Okey, akhir sekali menyebabkan semua kan nampak beriman dengan Tuhan. Sebab tu budak ni bukan sahaja dia kata dia pandai. Tak ada siapa yang kata hang buat macam ni, hang buat macam ni. Tapi Allah berikan dia. Kerana apa? Kalau Allah nak berikan kita satu kebaikan, Allah faqihkan kita dalam agama. Bukan mesti jadi ustaz, tak. Tapi kita faqih, kita boleh berfikir dalam agama. Okey? Dan apa yang berlaku keseluruhannya masuk faqala amanna birabb, semua kata kami beriman dengan Tuhan ghulam. Dan dia kata, dan akhir sekali apa yang berlaku, dibuat semua diminta supaya masuk Islam, masuk agama beriman dengan Allah ni, balik pada agama raja, jadikan dia Tuhan. Apa yang berlaku, dia buat hudud, dia buat parit besar. Okey, dinyalakan api, disuruh sorang-sorang tadi, masuk agama aku tak, balik pada agama tak, masuk dalam tempat itu adanya api. Itu yang dinamakan parit api an-nar zatul waqud. Nar apa ataupun api yang menjulang itu dimasukkan, sehinggalah yang terakhir ada seorang ibu yang padanya anak yang masih menyusu dipegang. Raja ni tadi yang terakhir sekali, dia tengok daripada semua tak nak masuk agama, baik perempuan yang masuk, daripada tak ada baik ada. Okey, dia jadikan anak dia tadi tu sebagai umpan. Dia kata, tengoklah anak kau masa ni, kau masuklah agama dan baliklah balik apa semua. Sehingga Allah takdirkan budak ni tadi bercakap. Budak ni kata dia kata, ya ummah, ya ummah fa innaka 'alal haqq. Wahai ibu, kau berada di atas kebenaran.
pun dalam keadaan gembira, dia loncat masuk ke dalam api. Allah bersumpah dengan kisah ini, qutila ashabul ukhdud. Lain bi ayyi dhanbin qutila, dengan dosa apa yang mereka dibunuh. Kita lihat ini kisah secara umum, dan yang banyak di bawah itu adalah makna secara umum, di mana Nabi Allah Ta'ala menceritakan bagaimana peristiwa berlakunya apapun kisah-kisah berkaitan dengan syurga dan neraka. Sebab kita cukup masa yang panjang, cuma ini antara salah satu saya nak bawakan satu cerita di mana Quran mesti ditafsirkan dengan sumber ini. Sama ada Al-Quran sama Quran yang terbaik, ataupun Quran dengan sunnah. Ini tafsir. Terjemah kita boleh nampak literal, semua boleh nampak, baca. Yang bawah tu kebanyakannya tidak masalah kalau kita buka terjemah. Okey? Sebab dia detail. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Orang yang beriman dan sebagainya diberikan syurga di dalamnya, apa, sungai-sungai. Itu jelas. Cuma ada beberapa benda yang memerlukan kepada penafsiran. Antara penafsiran tu adalah benda yang tak disebutkan oleh sunnah. Cerita kisah ni Ashabul Ukhdud. Okey? Nak kita tengok perkataan pelik, orang kata, oh pelik benda ni sebenarnya gini. Gini tu gini macam mana? Ada tak Quran kata, sunnah kata? Dia kata tak tahu gini ni ustaz kata. Dia pun tak tahu dia ambil mana. Nampak tak jelas? Itu ia bukan tafsir yang dibenarkan. Sebab bila kita bercakap tentang Quran, kita salah dan kita tahu kita memang buat pada salah. Nabi kata, dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Hati-hati, lebih baik kita jangan bercakap benda kita tak tahu, berbanding. Kita boleh bercakap benda kebersihan sebahagian daripada iman. Salat itu wajib. Kita perlu bersatu antara umat Islam. Itu perkara asas semua orang tahu. Okey? Jangan kita nak pergi berdetail kalau kita tak mampu capai. Nak belajar ataupun lihat kepada satu-satu perkara ini. Okey? Itu secara umum. Kita terpanjang, insya-Allah kita akan lihat kerana kita ambil masa yang agak panjang terhadap teks tadi. Okey, insya-Allah kita akan mulakan daripada minggu hadapan, daripada awal dalam surah yang pertama, dalam juzuk yang ke-28, iaitu surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Siapa-siapa yang mungkin boleh melihat sedikit surah ini, ia ada berkaitan dengan beberapa hukum. Okey, surah Al-Mujadalah, ada yang baca Mujadalah dan ataupun Mujadilah. Okey, surah yang mempunyai 22 ayat, pada sikit panjang dan juga mengenai beberapa hukum. Dan insya-Allah kita akan bincang dan kita buka dalam sedikit masa. Kalau ada soalan berkaitan dengan perbincangan kita, ada siapa ingin bertanya soalan secara umum. Allah. Tadi hadis tadi boleh nak tahu detail daripada mana? Hadis mana? Yang pasal ashabul ukhdud. Okey, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Muslim. Kalau boleh lihat, mungkin rasanya di internet pun ada buku Ibn Kathir, boleh buka. Okey, kisah ini disebutkan secara khusus ketika menafsirkan surah Al-Buruj. Okey, saya sadar mungkin ibu ke apa berkaitan tafsir Ibn Kathir, lihat dalam suratul Buruj, tafsir Ibn Kathir disebut. Saya lihat pada tafsir Ibn Kathir, ada Ibn Kathir juga ada dalam Adwaul Bayan. Kebanyakan kalau berdasarkan tafsir-tafsir yang muktabar, dia akan sebut kisah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad. Okey, dan disebutkan oleh Ibn Kathir dalam tafsir dia. Okey, detail hadis dalam bab apa, tapi hadis ini sahih oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam Ahmad. Soalan? Siapa yang segan nak ni boleh nak tulis ke? Boleh menulis. Kenapa cerita yang terdahulu semua kalau dalam Al-Quran dia semua sebabkan bahasa ni bahasa Arab, adakah bermaksud bahasa yang digunakan masa cerita pada zaman tu memang bahasa Arab ataupun hanya cerita saja? Okey. Pertama, bahasa ini berkembang. Arab ini bukan bahasa pertama. Kita tahu daripada bahasa dahulu, kita lihat datang sebelum pada itu Bani Israel bahasa Hebrew. Kita tahu itu lebih lama daripada bahasa Arab. Ia datang Arab datang pada dia dan tak beza pun. Kalau kita baca bahasa Arab ni, واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. Dalam bahasa Yahudi pun sama. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. Bahasa Yahudi sekarang. Bayangkan bahasa ini dah mati. Tak ada siapa cakap bahasa ni.
ketika dia memerintah, dia merampas tanah haram umat Islam yang ketiga, dan mereka merampas secara haram, mereka hidupkan kembali dan jadikan dia bahasa rasmi negara dia. Dan alhamdulillah, antara kita ucapkan terima kasih, usaha kita nak belajar bahasa Quran, bahasa umat Islam. Okey, tapi kita tak boleh kata tak ada hadis dhaif yang menyatakan bahasa syurga bahasa Arab. Kawan saya ada dakal sikit, dia kata habis tu bahasa neraka apa? Hadis dhaif. Hadis dhaif. Tak kisahlah bahasa Allah tu milik bahasa, pemilik semua. Cuma bahasa Quran Nabi diturunkan dalam bahasa Arab, Nabi orang Arab diturunkan dalam bahasa Arab. Okey? Cuma kisah itu diceritakan balik oleh Nabi, tak tahu sama ada digunakan bahasa itu bahasa apa. Dan Nabi pun tak kata man kana qablakum, ada dahulu. Tapi ada yang menyatakan tempat ini berlaku di salah satu tempat Yaman. Yaman juga adalah bahasa Arab. Okey, Yaman ni dinamakan sebagai Ummul Arab. Ummul Arab ni ataupun dikatakan mulanya Arab adalah daripada Yaman. Daripada Al-Yaman. Macam kita kata kebanyakan benda Inggeris datang daripada British lama. Okey, kalau bahasa Arab kebanyakan datang daripada Al-Yaman. Okey. Jadi bahasa itu mungkin bahasa lain, tapi sampai pada Nabi SAW ceritakan kisah tersebut. Mungkin dialog dia bahasa Arab, mungkin zaman Nabi Allah Ibrahim, zaman Nabi Allah Nuh, confirm kita pun tak pasti itu bahasa apa. Ya, kalau Yahudi confirm dia Musa dia gunakan bahasa dia. Okey. Tapi dalam Quran menceritakan dia itu kan bahasa Arab, maka keseluruhannya perbicaraan tersebut menggunakan bahasa Arab. Okey. Dan bahasa Arab ni dia banyak beza. Kalau katakan sekarang ni banyak tercemar. Kalau nak pergi tengok jalan-jalan, kalau kata dengar Mesir lain, kalau Saudi lain, dia beza besar. Bila bahasa Amri, bahasa pasar ni. Atau jangan kadang-kadang orang belajar agama ni, dia berharap dia dibangga dengan bahasa Amri dia. Atau dia kadang-kadang kita tak pernah keluar belajar kat negara Arab. Ada yang duduk berbelas tahun negara Arab, telefon kita tanya terjemahan doa Nabi, simple je. Simple doa tu. Sebab apa misalnya dia duduk cakap pasal-pasal. Pasal-pasal dia memang berubah. Saya beritahu sebagai contoh, apa khabar dalam bahasa Arab apa? Kaifa haluka. Itu bahasa kalau kata apa khabar kamu? Kalau kau kata hang dah gila. Dekat macam tu. Kita kata apa khabar? Macam tu bahasa biasa pasal. Tapi kalau Arab ni, kalau kita tak gunakan bahasa ni, bahasa yang standard ni, menyebabkan kita tak baca Quran, tak baca kitab. Okey? Orang belajar agama dia mesti tahu bahasa fusha ataupun bahasa standard ni. Sebab contoh kaifa haluka bahasa kalau di kawasan Mekah kalau jumpa dia kata kaif halak. Dia tukar. Kawasan Khalij, Gulf countries, dia tak tanya kaif halak, dia kata ishlonak. Beza dah. Orang kata apa pula ni? Di Mesir apa khabar? Tak kata kaif halak, ishlonak, bagi izayyak. Di kawasan Jazair, Algeria berubah yang dah bercampur dengan Perancis dan sebagainya. Nampak? Jadi bila nak pergi kepada benda ni dahulu. Dulu saya hampir nak pergi, ada kawan sahabat kata jangan pergi pada tu dulu, pergi pada bahasa standard. Lepas tu kan cakap bahasa Ami mana pun kita bahasa baku tu. Bila kita pergi kita boleh faham sebab asal benda yang sama. Macam apa, jadi kalau di kalangan Khalid Ish, Gulf countries Ish. Bahasa Arab Mesir A. Okay, even kalau di Suez sekalipun kalau belajar bahasa Arab dia banyak. Bahasa Arab Mesir, bahasa Arab itu ini, kajian-kajian dia berbeza. Dan bahasa Arab ini kalau kita kajian falsafah dia, penggunaan bahasa-bahasa dia menggambarkan tradisi dia. Tradisi dia. Contoh macam Khalid, Gulf countries kadang-kadang dia sombong. Dia panggil orang tu macam khadam dia ataupun pembantu rumah, dia tak panggil kita maid, kita tak ada panggil servant, dah hamba sangat kan. Tapi dia panggil khadam. Menggambarkan bahawa engkau memang khadam. Kita kata ajir, pembantu, orang yang diberi gaji. Itu gambarkan betapa dia sombong. Taklah kesemua, tapi ada sedikit nilaian begitu. Okey? Itu menggambarkan perkara tersebut. Next question kalau ada. Tak boleh kita berhenti dan Saya ada soalan, tapi soalan ni macam saya tanya tau, Okay. tak saya dia tanya. Soalan ayat yang nombor 11 tu kan, dia kata semua orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan masuk syurga kan. Ayat ni macam ada banyak lah dalam Quran ni. Pasal lah. Tapi kat sini dia kata orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. So yang mengerjakan kebajikan tu tak Muslim pun maknanya boleh masuk syurga. Saya asal masih buat kebajikan. okey, itu adalah pertanyaan. Pertanyaan. Dan jawapannya adalah ini. Pertama,
kita akan melihat kepada ayat Quran kadang-kadang dia bukan Arab kata mustaqil. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Sebab tu penafsiran itu sama sendiri. Quran tak kata ayat tadi innal ladzina amanu. Yang pertama baca tadi ayat 11 kan? Okey, ayat yang kedua kata beriman dan juga beramal saleh. Jadi orang bersaleh, orang kafir pun akan masuk ke syurga. Soalan itu kan? Okey. Pertama, Quran tak pernah memulakan amalus salihat. Innal ladzina amilus salihat. Tak. Quran mula dengan orang yang beriman. Syarat dia orang beriman. Okey? Sebab Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah dia masuk syurga. Jahat mana dia sekalipun. Kalau kata dia buat apa sekalipun, selama mana dia muslim, dia tidak melakukan perkara yang membatalkan syahadat, dia akan Allah berikan dia dalam neraka dalam jangka masa yang ditentukan, kemudian dia akan masuk ke syurga. Dia akan masuk ke syurga. Okey. Dan kita ini syaratlah itu ada kadang-kala ini bukan tuju pada mana, tapi kita akan lihat kepada gerakan liberal. Liberal yang cuba untuk melaksanakan proses pluralism agama. Semua agama sama masuk ke dalam syurga. Tak. Cuba Tak. komen sikit on pluralism. Pluralism, kalau kata plural, semua agama ini selama mana dia buat benda baik, dia akan masuk ke dalam syurga. Tak. Hanya dalam salah satu perbincangan ataupun dalam satu kita kata interfaith, orang akan kata dia akan buat macam ni, kata Islam ni kami semua inklusif. Agama lain. Saya pernah sekali Syah Kirit ada, tanda depan dia kata so what? Kami eksklusif. Okey, kau nak buat apa lagi pun? Kau kata kita mesti ada tolerate. So agama mana masuk sekalipun, as long as you buat benda baik, kita masuk ke dalam syurga. Kita semua buat benda yang baik. Mana ada orang masuk agama suruh bunuh orang? Kata untuk suruh buat benda jahat. Tak, kita berkongsi value agama yang sama. Okey, suruh benda baik. Tetapi asas kita adalah beriman dengan Allah. Asas kita adalah iman kepada Allah. Nabi sebut. Lepas tu kita kata, kita buat macam mana sekalipun, pergilah, kita pegang akidah yang satu. Kita tak berbeza perkara tersebut. Okey, syarat mesti beriman dengan Allah. Tak ada kata dia berbeza sedikit ke apa ke. Dia Islam masuk syurga, tak Islam tak masuk syurga. Banyak mana sekali. Tapi wallahualam mungkin dengan kebaikan dia buat itu Allah mentakdirkan hidayah. Kita mohon Allah berikan dia hidayah. Okey? Tapi untuk kita kata, you tak boleh nak kata apa dia masuk syurga ke neraka, kita tahu. Kita letakkan kaedah yang dah ditetapkan Allah dan Rasul. Tak pegang masuk Islam, okey, tak masuk Islam, dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi satu benda, qiyamah dia bukan tempat selesai semua benda, ataupun kata selesai dunia, selesai keseluruhannya. Tak ada pahala hal berbangkit. Tak. Kita akan dipersoalkan. Kita duduk minum kopi dengan dia 30 tahun. Kita borak dengan dia gurau jenaka semua benda. Tapi satu dakwah Islam pun kita tak buat. Kita akan kata, ya Allah, dia duduk dengan aku 30 tahun. Dia tak kata apa. Ambil tindakan kat dia Allah. Kita kata kita Allah akan ambil tindakan pada kita. Tanggungjawab kita dakwah. Kita kata, hantar tak Islam begini. Kita tak kata, macam masuk Islam. Kita kena pandailah kreatif dalam dakwah. Okey? Kita kena bertanggungjawab benda itu. Kita buat jahat sekali mana pun, kita Islam. Pintu rahmat Allah besar. Pintu rahmat Allah besar. Kita buat Allah ini, kita katakan keampunan Allah seluas langit dan bumi. Jangan putus asa, la tayasu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dengan rahmat Allah. Apa dengan kita, siapa yang tak buat dosa? Tetapi seorang hamba apabila berada di tikar sejadah dia ataupun berada di tempat sujud dia, mengangkat doa dan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah keampunan, menangisi segala dosa yang dilakukan, dengan sepenuh hati memohon Allah keampunan Allah, dengan dosa yang terlalu banyak Allah boleh ampunkan. Sebab itu kelebihan tahajud malam.
Allah turun 2/3 malam pada kita. Allah ampunkan dosa yang siang kita lakukan. Berbeza, kita bangkit malam. Doa ni tak semestinya Arab. Kalau kita boleh faham doa-doa yang sunnah dalam bahasa Arab terbaik, kita angkat, ya Allah, aku ada masalah. Sebab tu doa itu eksklusif untuk kita. Aku ada masalah ini, ya Allah. Kita jumpa kawan kita, dia kata, apa khabar engkau? Kita nampak itu rapat, kata, kau apa khabar dah lama tidak nampak. Ke kalau kita kawan rapat kita ingatkan dah mati dah, ada lagi. Lama tak jumpa, mana kita rasa rapat. Tapi kita tak gunalah perkataan tersebut kepada Allah. Kita rasa kita, ya Allah, aku ada masalah. Cuba kawan kita ada masalah, aku dah macam ni. Kita menjadikan kita rapat dengan Tuhan. Segala benda kita duduklah, doalah cari itu. Dan ingatlah, ketika kita bermasalah satu benda, kita bermasalah, banyakkan amal takwa pada Allah. Amal takwa pada Allah. Takwa ini, sahabat-sahabat sekalian, dia adalah benda pengalaman peribadi. Saya tak boleh nak kata antara ayat 1000 dinar kita hafal, tetapi salah orang kita nak kaya tak tampal ataupun gantung ayat 1000 dinar, dia tak buat apa. Dia tunggu bayangkan dinar turun daripada atas. Lani kita guna pound ke sini, tak guna dinar. Okey. Seorang guru saya kata syirik kalau kita bergantung kepada ayat 1000 dinar. Kita menjangkakan ayat 1000 dinar memberikan kita tak. Saya nak minta kita lihat kepada teliti ayat 1000 dinar. Kita kata kalau kita nak rezeki banyak dan sebagainya, apa Allah kata? So ayat 1000 dinar ayat mana? Oh, semua tak tahu. Ayat baca daripada Malaysia sampai ke sini balik Malaysia, apa? Tak tahu. Suratul Talaq ayat 2 dan 3. Okey. Surah Talaq ayat 2 3 insya-Allah satu ya. Okey, Allah kata wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah. Kita, kalau kita berlaku masalah, kita takwa pada Allah. Apa takwa kita? Tahajud malam, salat, kita doa dengan sepenuh hati. Wa man yattaqillah, kita buatlah apa yang kita gambarkan, inilah sumbangan takwa aku kepada Allah. Yang orang lain tak pernah tahu, orang lain tak dengar kita buat, tapi di waktu mana kita merintih kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah buka bagi dia jalan keluar daripada masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan dia rezeki daripada jalan yang dia tak sangka-sangka. Saya ingat ketika saya ada program di Mekah, saya mengimpikan satu buku, nama dia, buku ni kat Malaysia tak murah. Paling, sebab kita tak belajar negara Arab, orang belajar Arab dapat tempat ataupun buku yang murah-murah. Okey. Buku ni kat Malaysia paling murah, second hand ke apa, dekat RM1000. Okay. Syiar A'lamun Nubala, ditulis Al-Imam Al-Zahabi. Dalam jilid dia ada 27 jilid. Okay. Lebih pada sedepah dah. 27 jilid Al-Hafidh Al-Zahabi, Syiar A'lamun Nubala. Mahal. Tapi saya pergi ke Mekah, dia ada jilid yang dikompres betul-betul. Setiap ada 3 jilid tebal macam ni, tulisan 2 kali ganda kecil daripada ni. So saya nak jadi kadang baca satu, kita nak dapat maklumat, bukan kita nak sangat kan. Jadi kita baca Syiar A'lamun Nubala oleh Al-Hafidh Al-Zahabi. Saya duduk waktu tu, waktu panas di Mekah memang panas sepanjang masa. Tapi tu waktu panas sama dia. Kadang dia boleh sampai 50 darjah Celsius. Waktu zuhur dia tak ada kelas. Panas, orang semua tidur. Kalau pergi keluar beli belah, waktu time tu harga naik. Petang pasar sikit, dia redup, dia turun balik. Saya pernah try. Tak gila. Dia main macam tu. Jadi apa berlaku, zuhur tu saya duduk. Kita dah fikir, Allah, aku nak beli kitab, aku nak. Sebab ada pelajar ketika itu nak balik dan dia ada buat tumpah kontainer dan sebagainya. Kalau kita beli time tu, bila lagi nak bawa? Nak buat nak terbang benda dah lebih pada 10 video lah. Jadi duduk, kita fikir, ya Allah, mudahkanlah. Dia fikir, oh, yattaqillah. Dengan guru kita, bila kita ada masalah, kita tak disuruh cari masalah.
Tapi banyak masalah menyebabkan kita dekat dengan Allah. Dekat kita dengan Allah. Jadi bila duduk tu saya fikir, okey, tawaf sunat. Saya tawaf. Dan kemudian saya salat 2 rakaat. Kata, ya Allah, aku perlukan sedikit duit untuk beli kitab. Habis salat zuhur, masuk asar, kelas saya asar. Itu tempat, dari itu kami dalam tempat kuliah dengan syekh. Rezeki Allah bagi cash. Ada seorang owner hotel di Mekah datang, dia kata, kam adad antum kul? Kamu sebenarnya berapa jumlah? Maksud konon macam ketua kelas. Kata, عندنا 27 طالبا. Kita ada 27 pelajar. Dia bina atas. Dia turun bawah, dia bagi jumlah setiap seorang yang cukup saya beli kitab ni. Cash. Zuhur saya doa Allah beri asal. Ini pengalaman saya. Allah berikan. Kita takwa. Pertama, kadang-kadang kita tak mampu nak kata macam ni. Kita tak ada, kita kena pada kita. Kata Allah tak tinggalkan kita. Berapa banyak dosa yang kalau kita hitung Allah, kita deserve untuk Allah tinggalkan. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan dosa tidak berbau. Kalau dia berbau, macam mana orang tahu? Dudahkan kita, ya Allah, ampun dosa. Tapi lihatlah bagaimana Allah, rahmat Allah. Sebab tu bila kita macam satu benda Allah tak takdirkan pada kita, kata, ya Allah, kenapa hang buat aku macam ni? Hang dapat hidup ni pun kira okey lah. Allah beri kita banyak. Kadang kita tak dapat satu benda, kita kata, kenapa tak begitu, kenapa tak begini? Kita perlu sedar kita ini satu orang, kita hamba. Kita bukan antara majikan dengan pekerja. Kita boleh demand. Dah, hamba. Kita kalau katakan kita ada hamba, tiba hamba kita tahu, apa tuan saya nak gini. Kita kata, hamba bukan ya. Hamba tu hak milik. Kita bukan dengan tuan, kita dengan Tuhan. Syukur Allah, Allah tambahkan. Kita ada Allah bagi, alhamdulillah. Tak dapat, mungkin ada yang lebih baik daripada itu. Okay? Sebab tu Quran kata siapa yang bersyukur, siapa bersyukur aku tambah. Allah tambah kita. Syukur, setiap apa Allah kita syukur. Kita syukur Allah tak hilangkan. Sebab tu doa kita perbankan, Allahumma inni a'udzubika min zawalin ni'am. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada dihilangkan nikmat. Jangan kita rasa kita tamak nak tambah nikmat. Jangan kita ada nikmat Allah hilangkan dia. Okay? Itu secara umum. Banyakkan kita, antara kita kadang-kadang kita jangan sibuk orang. Dia kalau kadang-kadang kita sibuk sangat, kita kadang boleh untuk sibuk hal-hal benda yang kita patut. Ni benda orang lain pun kita nak kacau. Benda yang kita bukan ahli pun kita nak lebih daripada, nak lebih daripada sepatutnya, kita akan bermasalah. Okay, kita mohon pada Allah kekuatan kita belajar. Saya tak kata saya tepat seluruhnya, terus saya buka ruang. Okay? Jadi wallahu ta'ala alam. Semoga selepas ni saya buka mungkin. Yes, Ustaz. Satu soalan tadi. Pada Ustaz mention pasal hidayah kan. Adakah hidayah yang Allah turunkan kurniakan pada setengah orang yang terpilih ataupun pada semua? Maknanya sama ada orang Islam atau bukan Islam, ataupun mungkin pada any stage of our life memang Allah kurniakan hidayah yang kita tak perasan. Sebenarnya hidayah ini merupakan satu benda yang kita kena cari. Hidayah itu ada di sana. Kita cari. Tapi bagaimana ia dapat? Allah berikan kita fikir. Kan orang kata, kenapa diri orang baik kenapa tak jumpa agama? Allah berikan kita banyak benda. Cuma kadang-kadang kita fikir hidayah ini perkara yang kita bukan urusan kita kadang-kadang. Sebab tu kita sebagai orang, kita lihat orang yang berada di luar agama kita, dia mencari, dia membaca, akhirnya Allah temukan dia kepada hidayah. Dan kadang-kadang kita dalam agama ini, kita tak boleh nak katakan kita Islam confirm hidayah yang kita tu adalah absolute, yang betul sekali. Nabi SAW ajar kita. Nabi ajar doa pada kita, kata Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon pada Engkau hidayah. Okay? Even kita dalam nak katakan ada stage umur itu, tidak ada nas yang kata ada stage umur. Ada kadang-kadang orang itu dapat, kita lihat budak ni tadi.
Kalau nak kata dia sihir, Allah berikan dia dalam keadaan yang dia pun tak tahu. Kalau ikutkan, kalau kita logik, kita confirm dia akan jadi tukang sihir. Arahan dia bukan orang biasa-biasa, bukan mak ayah dia hantar gitu saja, tak. Tapi apa yang berlaku? Dia pergi belajar sihir oleh kerana Allah berikan kepada dia kekuatan akal, menyebabkan dia boleh berfikir mana yang buruk, mana yang baik. Okay? Jadi begitu benda yang sama. Semua orang diberikan peluang dan ruang yang sama. Allah berikan sama kita akal, bukan saja otak, akal. Okey? Sebab tu hidayah, kalau kita fikir, akal yang diberikan, takkan orang di luar sana tak membaca, tak pernah dengar tentang Islam. Tapi kerana apa? Kerana kadang-kadang dia tak berfikir tentang agama. Dia tak merasakan agama itu adalah keperluan dia. So kita tak boleh nak, kalau kata kita cakap agama kita sekalipun, dia tak diberikan kesempatan oleh Allah. Kita kata, oh macam tu Allah tak adil lah. Adil tak adil, Allah ini urusan Allah. Sebab tu kita pertama, kita diajarkan berdakwah, berikan mereka ruang. Yang kedua, dia diberikan ruang juga, peluang oleh Allah, akal. Kita tengok orang yang paling hebat dalam law. Kita ada lawyer lah, saya pernah sebut di sini. Siapa kebanyakan orang yang ada, ataupun orang yang di Malaysia lah, kalau kita ada satu bangsa, banyak sangat lawyer ni siapa? Ya. Dia tahu benar, dia tahu salah, dia tahu tukang belik, apa tablik benar. Bukan India secara khusus lah, lawyer sekalipun. Okay, jangan marah kalau ada siapa tak. No. Okay. Tapi dia banyak jadi ataupun beriman dengan agama Hindu. Saya sebut dalam kuliah yang lepas bagaimana ketidak masuk akalnya Hindu ni. Tuhan dia tak kenal anak. Tiba-tiba dia pergi pancung kepala anak sendiri, dia kata bini dia pergi curang. Kita kata, ya Allah, takkanlah dia tak boleh fikir. Dia diberikan fakta juga tak fikir. Sebab kadang-kadang kita tak boleh katakan sama Allah, dia sendiri tak mau. Kadang kita ini percaya apa yang kita nak. Okay? Kita percaya apa yang kita nak, bukan kita beri ruang untuk kita berfikir tentang apa yang sepatutnya kita percaya. Ruang itu ada, peluang, mustahil. Sebab itu Allah tarik daripada mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan azab orang, azab manusia, melainkan kami dah hantar rasul. Rasul yang pertama adalah para rasul, yang kedua mungkin selepas daripada rasul yang dakwah itu tak sampai pada mereka. Allah tak akan berikan ataupun Allah tak akan azab mereka. Sila-sila hari kita pula kena azab. Kita jadi majoriti agama Islam, kita tak berjalan. Sebab itu kita lihat gerakan untuk mengislamkan orang di UK lebih laju daripada Malaysia. Indonesia. Oh, saya di Jerman, program dan sebagainya, kita kata kadang seminggu tu diislamkan 5 orang. Kita aku belajar puluh tahun, belas tahun agama seorang pun susah. Sebab bukan kadang kita lemah kita, dan kedua kita ada masyarakat yang tak nak bercakap, kita takut. Kadang kita tengok dia bercakap, tengok dia cakap dengan operator je pun, dia borak pasal apalah tu, tak nak masuk Islam. Dia kata gila lah, hebat dia cakap macam ni. Aku pun tak berani. Tengok, sebab kadang-kadang kita banyak bercakap, amal kita kurang. Okay, saya termasuk saya. Sebab tu kita kadang-kadang mungkin dengan kita beri pada orang, pahala kita kurang, amal kita beri orang lain beramal dan kita dapat tumpang pahala dia. Okay? Hidayah perkara subjektif. Kita doa pada Allah, kita usaha dan mereka usaha. Adil, fair. Kita usaha dakwah. Kadang bukan kita lah, maksudnya gerakan, mungkin gerakan dakwah dan sebagainya, dan dia diberikan ruang. Kita juga berikan, ada radio tentang Islam, TV tentang Islam, web tentang Islam. Dia ada ruang dan juga ability untuk pergi kepada, untuk akses benda tersebut. Tapi dia tak nak. So benda ini akan ditimbang Allah Ta'ala zalim. Allah tak akan zalim pada kita. Dan juga kita kan, kebanyakan kita yang zalim pada diri kita. Allah tak akan zalim pada kita. Allah berikan keseluruhan ruang untuk kita kenal agama ini, hidayah ini. Okay? Kita ada Quran. Kata hidayah, kenapa kita begini? Kita tahu takwa itu boleh bantu kita. Quran itu di hadapan kita. Kita yang tengok, tak apalah lagi lah. Tak apalah, hari Jumaat lah baca. Tak apa, hujung minggu lah waktu kosong. Tengok-tengok sebulan tak tentu Quran pun tak. Okay? Sebab kita tak mahu. Pergilah. Agama ni buatlah istiqamah. Satu hari baca satu ayat, tu paling pemalas lah kata. Okay? Tengok, katakan kita sampai gitu, tak apa. 2 hari.
tapi berterusan. Tak perlu banyak. Katakan sehari kita paling 30 saat kita kira baca Quran Ustaz. Paling kurang, tapi berterusan. Okey. Allah Taala alam. Kita mungkin waktu makan kita tak terlalu panjang. Sambil-sambil kita mungkin ada yang tanya sebab ini wallahu taala alam. Wa nas'alullah ja'ala wa ja'alakum alladhina tabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa nas'alullah ja'ala muttabi'in bil kitab was sunnah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.